Pengiraan ini juga boleh dilakukan dengan cara kameran. Langkah pertama yang perlu kita buat ialah kita perlu mendapatkan fungsi ataupun equation yang mewakili had laju air yang keluar. Untuk mendapatkan fungsi had laju air, kita perlu menulis Bernoulli equation. Ia sama seperti yang telah kita terangkan sebelum ini. Kemudian apa yang perlu kita buat ialah kita mesti faham bahawa perbezaan ketinggian di sini akan menyebabkan had laju akan berubah-ubah. Oleh itu, kita gantikan nilai Z1 di sini dengan ketinggian dalam bentuk unknown parameter. Di sini, diharapkan pelajar tidak menggantikan nilai Z1 dengan ketinggian air yang maksimum sebanyak 5 meter. Ini akan menyebabkan kita tidak dapat menghasilkan fungsi ataupun equation had laju air kerana kita telah memberi nilai kepada ketinggian ini. Kemudian kita selesaikan bahagian di sebelah kanan dan kita boleh mengatakan bahawa had laju air yang keluar adalah sama dengan punca 1.11H atau 1.054 punca H. Pelajar harus ingat bahawa pada langkah ini, kita perlu mendapatkan fungsi had laju ataupun equation ataupun persamaan had laju air yang keluar. Kemudian kita memulakan pengiraan dengan menggunakan idea conservation of mass atau keabadian jisim. Di dalam silibus ini, kita hanya menggunakan air sebagai bendali kita. Oleh itu, memadai untuk kita menggunakan continuity equation atau kadar alir. Kita telah belajar pada mata pelajaran yang terdahulu bahawa rumus untuk continuity equation ialah Q1 sama dengan Q2. Atau kita boleh ringkaskan menjadi A1V1 sama juga dengan A2V2. Untuk bahagian 2 di sini, ia merupakan bahagian outlet, iaitu pada bahagian air keluar pada buncung pipe. Oleh itu, area di sini merupakan area pipe dan had laju di sini adalah had laju air keluar daripada pipe. Pada titik 1 di sini, A1 di sini merupakan luas permukaan cecair pada tangki. Oleh itu, oleh kerana tangki kita bulat, kita menggunakan rumus pi D1 kuasa 2 per 4. Had laju V1 pula memadai untuk kita mengambil ialah had laju pergerakan permukaan cecair. Oleh itu, kita beranggapan bahawa air setelah masa bergerak, masa bertambah, ketinggian air akan berubah terhadap masa. Oleh itu, kita boleh menulis sebagai dH dt. Kemudian kita permudahkan sebutan ini, kita boleh menulis sebagai dH dt sama dengan 0.03 kuasa 2, 1.054 punca H. 1.054 dan punca H ialah nilai had laju untuk V2. Kemudian, kita pindahkan nilai dt ini ke sebelah dan kita kumpulkan semua sekali sebutan berkenaan dengan H di sebelah kiri. Kerana nilai ini kita akan kamirkan. Oleh itu, kita perlu kumpulkan semua sekali nilai H dengan dH yang ada di sebelah kiri. Kemudian kita selesaikan sebutan ini dengan menggunakan cara kameran, iaitu kita kamirkan pada kedua-dua bahagian. Kameran di sebelah kiri akan menghasilkan nilai 2H kuasa 1 per 2 dengan limit H1 dan H2, dan kameran di sebelah kanan kita harus ingat bahawa tidak ada sebutan T. Oleh itu, kameran 9.4 kepada dt akan menghasilkan 9.4 T. Kemudian kita masukkan nilai limit yang perlu kita selesaikan. Oleh kerana ketinggian
aras air bermula daripada 5 dan mengurang sehinggalah ketinggiannya 2. Oleh itu, nilai limit untuk kameran memadai untuk kita masukkan sebagai H1 sama dengan 2 dan H2 sama dengan 5 meter. Setelah kita selesaikan, kita dapati bahawa nilai T yang kita kira di sini adalah 1732 saat, sama dengan pengiraan yang kita buat sebelum ini. Mungkin ada yang terkeliru dengan penggunaan DHDT. Kita boleh beranggapan seperti berikut. Anggap air bergerak daripada titik 1 kepada aras di sini. Isi padu air yang berkurangan setinggi ini mestilah telah dialirkan pada titik 2. Ia akan menghasilkan had laju yang tertentu. Oleh itu, kadar alir pada 2 kita boleh dikira dengan cara mendapatkan cross-sectional area untuk pipe didarabkan dengan had laju air yang keluar. Walau bagaimanapun, di sini kita dapati agak sukar untuk mengira kadar alir. Oleh itu, kita boleh mengira kadar alir dengan cara yang sama, iaitu masih lagi dengan menggunakan rumus A dan V, di mana A ialah cross-sectional area dan V adalah velocity, had laju. So, kita beranggapan bahawa permukaan air pada 1 bergerak turun sehingga ke permukaan ini. Oleh itu, kita kata ketinggian ini yang dibahagikan dengan masa ia bergerak daripada titik 1 sehinggalah ke permukaan ini sebagai masa had lajunya. Oleh itu, jika ketinggian ini adalah H dan masa yang diperlukan untuk bergerak daripada titik 1 ke garisan ini ialah T, kita boleh beranggapan bahawa had laju yang terhasil pada inlet sama dengan dH dt. Dan cross-sectional area yang perlu kita ambil ialah cross-sectional area yang perpendicular ataupun yang berkedudukan 90 darjah dengan had laju. Oleh itu, pada keadaan ini, cross-sectional area-nya ialah diameter 1 meter di sini. Please subscribe this channel, C23 Classroom Channel. Thank you for watching.